Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fariha dalam kelas sains tahun 2. Kita pergi pada tajuk yang pertama pada kelas hari ini, iaitu kemahiran saintifik. Sebelum tu, mari kita imbau kembali pada tajuk kemahiran saintifik tahun 1. Kita juga ada mengenali beberapa kemahiran proses sains. Jadi, pada kali ini kita akan sambung dan ulang sedikit tentang apa yang telah kita pelajari pada tahun lepas. Baik, kemahiran yang pertama iaitu kemahiran memerhati. Okey, selain daripada melihat, sebenarnya kita juga memerhati menggunakan beberapa kaedah lain. Perhatikan gambar ini. Okey, ada gambar sebuah pokok yang tumbuh dalam masa pada hari yang kedua, kelima dan ke-10. Jadi daripada gambar ni kita dapat lihat keadaan pokok ini berubah daripada hari kedua kepada hari yang kelima dan pada hari yang ke-10. Perubahan apa yang kita dapat lihat? Kita nampak pokok ni semakin tinggi. Dan macam mana kita tahu dia makin tinggi? Adakah kita bau? Daripada bau kita tahu, oh pokok ni dah semakin tinggi. Tidak, kita tahu dengan cara kita melihat. Sebabkan kita guna deria melihat, kita dapat tahu keadaan pokok ni semakin tinggi menjelang hari ke-10. Okay, kita tengok sikit aktiviti daripada buku teks, iaitu aktiviti membuat roti. Mana roti itu setelah siap diadun, perlu ditinggalkan selama 1 jam. Keadaan adunan semasa ditinggalkan di dalam mangkuk tu saiz dia kecil. Tapi selepas 1 jam ditinggalkan, adunan tu sudah pun mengembang. Dan kita boleh tahu disebabkan kita dapat lihat. Dan kemudian selepas roti tadi tu kembang, roti tu telah pun dipanaskan, dibakar di dalam ketuhar yang sudah dipanaskan. Jadi pesanan daripada kakak kepada murid tu, dia cakap jangan sentuh ketuhar ini panas. Kalau disentuh, maksudnya kita guna deria sentuhan. Kita boleh rasa suhu sesuatu permukaan. Jadi kalau untuk ketuhar ni, disebabkan suhunya panas boleh menyebabkan kecederaan, jadi kita tak boleh sentuh pada waktu tu. Kemudian murid tersebut ada bau roti yang dibakar. Jadi dia sebut, wah sedapnya bau roti ni. Sebab macam mana dia tahu bau tu sedap? Kenapa dia tak kata bau tu busuk? Sebab dia boleh bau. Dia bau dan dia rasa bau tu sedap. Okey, kemudian dia dengar bunyi ting. Itu ialah deria pendengaran. Apabila ketuhar tu sudah siap membakar, dia bagi bunyi, ada bunyi ting tu. Dan setelah ketuhar tu dah bunyi, murid tu kita pun akan tahu yang ketuhar tu dah pun siap membakar. Jadi roti tu dah masak ke? Jadi pergi cek. Okey, dan kemudian selepas roti tu dah siap dimasak, kemudian ibunya potong dan bagi rasa. Kemudian selepas dirasa, dia cakap sedapnya roti ni. Maksudnya macam mana dia tahu sedap? Sebab dia rasa menggunakan lidah. Kemudian kakak dia cakap lembut dan gebu roti ni. Macam mana dia tahu lembut? Macam mana dia tahu gebu? Sebab dia sentuh, menggunakan deria sentuhan. Jadi dalam cerita ni dan kisah ni menceritakan proses memerhati. Bukan sahaja menggunakan deria lihat ataupun deria lihat menggunakan mata, tapi juga menggunakan deria lain, iaitu sentuh, bau, dengar dan rasa. Jadi kita pergi pada kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran mengelas. Okay, proses mengelas ni melibatkan satu kumpulan, sama ada haiwan ke ataupun apa-apa objek yang perlu kita asingkan mengikut kategori. Contohnya di sini kita ada satu kumpulan haiwan dan kita perlu mengelaskan haiwan ni. Boleh kita gelaskan melalui ciri fizikal. Apa yang kita dapat lihat kat sini, ada 2 kumpulan haiwan, iaitu haiwan yang mempunyai 2 kaki dan juga haiwan yang mempunyai
4 kaki. Jadi kita boleh lihat dan kita boleh kelaskan yang mana haiwan yang mempunyai 4 kaki untuk dimasuk dalam kumpulan 4 kaki. Haiwan apa yang mempunyai 2 kaki yang kita asingkan masuk dalam kumpulan 2 kaki. Kita lihat pada haiwan yang pertama, iaitu tikus. Tikus mempunyai berapa kaki? Tikus mempunyai 4 kaki. Penguin mempunyai 2 kaki. Ayam mempunyai 2 kaki. Seterusnya kambing mempunyai 4 kaki. Dan haiwan gajah 4 kaki. Dan yang terakhir, itik mempunyai 2 kaki. Okey, jadi kat sini kita dah kelaskan haiwan ni kepada 2 bahagian, 2 kumpulan, iaitu haiwan yang mempunyai 2 kaki dan haiwan yang mempunyai 4 kaki. Dan berdasarkan arahan, kita juga boleh kelaskan haiwan ni berdasarkan ciri yang lain. Contohnya, haiwan yang bertelur dengan haiwan yang beranak. Haiwan yang mempunyai paruh dengan haiwan yang tidak mempunyai paruh. Haiwan yang bergerak dengan cara berjalan dan haiwan yang bergerak dengan cara terbang, contohnya. Itu semua kita panggil sebagai proses mengelas. Jadi, untuk hari ini kita dah belajar 2 kemahiran saintifik, memerhati dan juga mengelas. Jadi kita dah boleh buat latihan daripada buku aktiviti. Okey, pada muka surat yang pertama, murid-murid boleh perhatikan gambar dalam slide ini, iaitu gambar sebiji buah durian. Okey, berdasarkan gambar ni, apa yang kamu perhatikan daripada gambar ni? Okey, buat lakaran buah yang cikgu tunjuk ni dalam buku aktiviti muka surat 1. Dan setelah kamu lakarkan, warnakan dan kemudian kamu lengkapkan pemerhatian dekat bahagian bawah tu. Bentuknya bentuk apa, warnanya warna apa, permukaan luar, permukaan apa, bau ni macam mana dan juga apa rasa buah ni. Lengkapkan pemerhatian tu. Okey. Selesai sahaja kamu laksanakan tugasan di muka surat 1, boleh teruskan kepada muka surat yang kedua, iaitu melakar daun. Okey, kamu boleh ambil daun di mana-mana di luar rumah kamu mungkin, ataupun boleh gunakan gambar yang cikgu tunjuk dekat sini. Okey, lakarkan sehelai daun. Kemudian kamu boleh gunakan kantar pembesar. Kalau tak ada kantar pembesar, kamu boleh gunakan telefon, kamera telefon yang kamu zoom, boleh juga untuk dapatkan hasil gambar yang lebih besar. Jadi contohnya macam cikgu besarkan gambar daun ni, kita boleh nampak urat-urat yang halus. Kat situ fungsi kantar pembesar. Maksudnya bila untuk nak lihat apa-apa objek ataupun permukaan yang kecil, kita guna kantar pembesar. Okey, jadi buat lakaran kedua-dua daun. Seterusnya, bagi muka surat 3, okey, kamu boleh lihat ada beberapa haiwan dekat situ dan baca arahan. Kelaskan haiwan berikut mengikut cara haiwan bergerak. Gunting dan tampal gambar haiwan di sebelah. Okey, daripada gambar haiwan ni kamu boleh kelaskan kepada 2 cara haiwan bergerak. Okey. Jadi, apa cara haiwan bergerak tu kamu perlu tulis dahulu dalam kotak. Contohnya, ciri pergerakan haiwan yang saya pilih. Contohnya kamu nak letak haiwan tu dia bergerak dengan cara berenang. Tuliskan dalam kotak tu berenang dan cari gambar haiwan yang boleh berenang, masukkan dekat kotak tu. Okey, sekarang ni dia ada dua kumpulan. Jadi mesti ada 2 cara pergerakan haiwan. Okey. Gunting dan tampal. Okey, dan seterusnya latihan terakhir untuk kali ni, iaitu pada muka surat 4, mengenal pasti ciri-ciri alat muzik. Okey, ada beberapa alat muzik yang dinyatakan dekat situ. Contohnya ada drum, rebana, harmonika, trompet,
seruling dan juga bongo. Okey, semua alat muzik ni perlu dimainkan dengan cara yang macam mana? Sama ada perlu ditepuk, ditiup ataupun dipukul. Okey. Jadi kamu pilih setiap alat tu ditiup ke dipukul. Okey, dah siap pilih. Pergi pula kepada bahagian yang kedua, iaitu kelaskan alat muzik di bawah mengikut cara dia. Tadi kita dah kelaskan, ada yang tiup, ada yang pukul. Sekarang ni kita kumpulkan tiup pada satu kumpulan dan juga pukul pada satu lagi kumpulan. Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Selesaikan tugasan yang cikgu berikan dan uploadkan tugasan kamu yang telah siap dalam Google Classroom untuk subjek sains. Okey, insya-Allah cikgu akan semak dan berikan markah. Okey, sebarang masalah boleh kontak cikgu untuk tanya. Okey. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.